Terima kasih speaker atas peluang perbahasan pada petang ini. Speaker Dahil, saya pun pembahas Dahil, saya pun tak sangka. Memandangkan masa adalah singkat, saya hanya akan sentuh 3 isu iaitu kecelikan digital ataupun dalam bahasa English dengan izin digital literacy ataupun dan juga cukai yang dikenakan terhadap pendapatan warga Malaysia dari sumber luar negara serta peningkatan teknologi dalam bidang peladangan. Tuan Yang Dipertua, saya tidak pasti sama ada ini salah satu isu unik di kawasan saya ataupun ianya berlaku di seluruh negara. Pusat khidmat saya menerima aduan daripada penduduk setempat berkenaan masalah penggunaan aplikasi MySejahtera hampir setiap hari. Tiada satu hari tanpa seorang pakcik-makcik, abang akak datang minta bantuan untuk selesaikan masalah aplikasi tersebut di pejabat saya lah, hampir setiap hari. Walaupun MySejahtera telah menubuhkan help desk untuk membantu pengguna menyelesaikan pelbagai isu, kami masih mendapati ada masalah yang belum diselesaikan. Contohnya, ada pengguna aplikasi MySejahtera yang telah menukar nombor telefon selepas ambil dos vaksin pertama. Biasanya mereka masih boleh menggunakan MySejahtera lagi tanpa masalah untuk login, untuk log out tempat. Malangnya, terlalu ramai mereka yang tidak boleh ingat kata laluan akaun yang didaftar dengan nombor lama. Dan mereka juga tidak dapat akses kepada nombor lama sekiranya cuba reset password. Mereka tidak faham kenapa KKM tidak boleh semak nombor MyCard mereka dan memberikan mereka akses. Isu yang dilihat remeh-temeh ini hanya membongkar satu masalah besar dalam masyarakat kita, iaitu kejelikan digital yang terlalu rendah. Kalau kita tidak celik dalam guna alat-alat ini, tak kira betapa canggih telefon pintar yang mampu dimiliki, kita masih dikira sebagai digital illiterate. Apa maksud celik media atau digital illiterate? Digital literate. Digital literacy bermaksud seorang individu berkemahiran untuk mencari, menilai serta berinteraksi berasaskan maklumat secara jelas dengan orang lain melalui pelbagai platform digital. Ini bermakna seorang pengguna media yang selalu tekan likes atau share tidak semestinya bermakna dia seorang yang celik media ataupun digital literate. Ramai mereka yang tidak menilai kesahihan sesuatu message lalu mempercayai apa sahaja yang dilapor di laman web berita palsu. Mereka merupakan golongan digital illiterate. Jangan hairan bahawa golongan profesional mungkin juga terangkum dalam kategori ini. Low digital literacy adalah faktor utama kita hilang berbilion-bilion ringgit setiap tahun dalam kes jenayah scam. Tuan Yang Dipertua, antara kes scam ataupun penipuan yang saya pernah uruskan, saya mendapati ada 2 faktor utama yang mengakibatkan seseorang menjadi mangsa scam. Pertama, ramai di kalangan mereka kurang mendapat perhatian dari ahli keluarga atau kawan-kawan mereka. Skamer atau penipu menggunakan identiti palsu untuk mencari mereka yang menghendaki hubungan rapat ini. Kedua, iaitulah low digital literacy ataupun kecelikan digital yang rendah. Ada kalanya kes mereka melibatkan sindiket antarabangsa. Sebahagian besar mangsa tidak dapat mendapatkan semula wang mereka yang telah ditipu itu. Walaupun mereka membuat laporan polis, tetapi jika sindiket berada di luar negara, undang-undang kita, negara kita tidak boleh membantu mereka juga. Dalam abad 21 ini, dunia maya adalah satu dunia tanpa sempadan negara. Sindiket membuat jahat, mencari mangsa pun tak kira sempadan negara. Jika undang-undang kita masih dihadkan oleh sempadan negara, kita tidak dapat membantu mangsa rakyat Malaysia yang ditipu di negara ini. Mungkin melalui internet,
untuk menangkap mereka yang melakukan penipuan tersebut semata-mata kerana ianya berlaku di dunia maya. Kini masa untuk kita membuat pindaan undang-undang supaya kita mampu mengatasi masalah sindiket scam ini dengan lebih efektif. Selain itu, kita tidak boleh bergantung kepada penguatkuasaan undang-undang bagi masalah ini juga. Untuk menyelesaikan masalah scam secara menyeluruh, kita perlu kempen celik digital seluruh negara. Khusus digital literacy ini perlu diajarkan di sekolah rendah, menengah, universiti serta melalui pelbagai agensi kerajaan supaya kesedaran tentang dunia digital dapat mengurangkan kes mangsa sindiket, scam dan lain-lain penyalahgunaan alam maya. Tuan Yang di-Pertua, Menteri Kewangan telah mengumumkan dalam pembentangan belanjawan untuk mengutip cukai pendapatan terhadap pendapatan yang terbit daripada sumber luar negara dan diterima di Malaysia mulai 1 Januari 2022. Mungkin kerajaan hanya berhasrat menyasarkan mereka yang mampu melabur di luar negara. Malangnya, dasar ini juga bakal memberi impak negatif terhadap warga Malaysia yang bekerja di Singapura. Pendapatan keluarga mereka mungkin lebih tinggi daripada yang pilih kerja tempatan, namun mereka telah pun berkorban kualiti kehidupan diri sendiri dan masa bersama keluarga. Golongan ini adalah golongan penting dalam kitaran ekonomi Johor. Sebahagian besar pendapatan mereka dibelanja dalam negeri untuk menampung kehidupan keluarga mereka. Manakala, kalau kita luluskan dasar ini dan dia ada penjelasan pengecualian diberi kepada mereka, mereka akan dikenakan cukai pendapatan 2 kali. Yang penting di sini adalah mereka bukan golongan top 20. Mereka adalah golongan pekerja biasa yang kerja jam 9 pagi hingga 5 petang setiap hari juga. So, saya mendesak supaya kerajaan menjelaskan dasar ini serta memberi pengecualian kepada golongan pekerja Malaysia di Singapura. Tuan Yang di-Pertua, pada bulan Mac ini, Lembaga Minyak Sawit Malaysia meningkatkan kadar bayaran SES dari RM14 1 tan metrik kepada RM16 1 tan metrik. Kadar bayaran SES pada tahun 2019 adalah RM13. Ditingkatkan RM1 pada tahun 2020. Malah ditingkatkan RM2 lagi tahun ini. Saya percaya pengusaha kilang minyak dan beladang-beladang sawit setuju membuat pembayaran sekiranya wang ini diguna secara berhemah. Kutipan ini bernilai berjuta-juta ringgit setiap tahun dengan pengeluaran minyak sawit negara kita yang tinggi. Dana ini seharusnya diguna untuk membantu meningkatkan teknologi yang kita pakai dalam sektor peladangan. Namun begitu, kita boleh meneliti semua projek, kajian ataupun R&D yang dibelanja oleh MPOB. Kajian berkenaan mekanisasi diguna dalam penuaian adalah amat kurang. Kalau kita meneliti laporan MPOB tahun 2018, antara semua projek yang dibelanja oleh MPOB, hanya ada 3 projek kajian berkenaan penuaian. Jumlah nilai 3 projek ini adalah RM154,000 sahaja. Antaranya RM110,000 bagi pembangunan alat penuaian menggunakan magnetic actuator. RM600,000 bagi teknologi laser serta RM344,000 bagi teknologi ultrasound untuk penuaian sawit. Ultrasound dengan laser, hebat sangat Tuan Yang di-Pertua. Wang pun telah dibelanjakan. Industri kita masih bergantung kepada pekerja asing untuk menuaikan buah sawit. Tuan Yang di-Pertua, jumlah kos penyelidikan untuk unit mekanisasi ladang adalah RM20 juta, iaitu 26% daripada jumlah kos penyelidikan biologi. Daripada jumlah ini, sebanyak RM17.9 juta adalah untuk program latihan jangka panjang bagi khusus operasi mekanisasi ladang, KOML. Ini bermakna
jumlah kos yang dibelanja bagi tujuan kajian mekanisasi adalah terlalu kecil dan tidak mencukupi. Saya tidak menafikan kajian berkenaan sektor lain dalam bidang ini adalah penting juga. Tapi masalah yang paling kritikal depan mata kita dalam industri sawit kini adalah kebergantungan pekerja asing dan proses penuaian yang bersifat intensif buruk. Harga minyak sawit sekarang tinggi. Kita terpaksa mengimportkan pekerja asing lagi untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja dalam jangka masa pendek. Bagaimanakah pula dengan 5 tahun akan datang? Adakah kita kena memberi kelulusan pekerja asing lagi untuk industri peladangan? Apa pula keadaan 10 tahun dan 20 tahun nanti? Tuan Yang Dipertua, sebuah restoran di Klang telah pun memakai robot untuk menghantar makanan kepada pelanggan dine mengikut pesanan online. Di Parlimen juga, kita pakai robot mop lantai dan membersihkan utara. Robot ini bekerja lebih efektif dan berkesan dalam pekerjaan bersifat intensif buruk kerana ia tidak perlu ambil cuti. Boleh terus kerja asalkan baterinya di-charge. Tak perlu rehat seperti manusia. Mengapa kita tidak boleh melabur dalam penyelidikan teknologi robot serta jentera untuk membantu proses penuaian sawit? Akhirnya, saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini terhadap isu peruntukan dana antara semua kementerian. Isu terakhir daripada saya, bagi tahun 2022, 9 kementerian dapat peningkatan belanjawan dalam belanjawan, mengurus dan pembangunan. 17 lagi kementerian ada penurunan belanjawan mengurus dan peningkatan belanjawan pembangunan atau sebaliknya. Hanya belanjawan 2 kementerian dipotong terus dalam belanjawan mengurus dan juga pembangunan. Salah satunya adalah Kementerian Kewangan. Satu lagi ialah Kementerian Perangkutan. Jumlah belanjawan perangkutan tahun 2022 dipotong sebanyak 472 juta ringgit. Johan belanjawan dipotong antara semua kementerian selain daripada MOF. Adakah ini selaras dengan dasar negara kita untuk terus membina kemudahan perangkutan awam yang mampan dan selesa bagi seluruh rakyat Malaysia? Saya nak tanya Menteri Perangkutan, mengapa gagal memperjuangkan peruntukan untuk pembangunan sektor pengangkutan di Malaysia? Atau adakah pemotongan ini merupakan undi tidak percaya kerajaan sendiri terhadap prestasi Menteri Perangkutan? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keluang. Saya jemput pembahas terakhir Yang Berhormat Wangsa Maju.